أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah masih lagi beri peluang pada kita untuk kita teruskan lagi kehidupan kita. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung PDPR kita dalam tajuk yang seterusnya. Okay, kalau minggu lepas pula. Kalau hari Ahad hari itu kita belajar tentang tayamum. Okay, tayamum iaitu ganti kepada wuduk. Okay. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya, iaitu dalam pelajaran 17 muka surat 113, iaitu dalam tajuk rukhsah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks kita tengok sama-sama. Okey, insya-Allah. Okey, rukhsah. Apa tu rukhsah? Okey. Dari segi bahasa, rukhsah ini bermaksud mudah dan ringan. Okey, mudah dan ringan. Manakala dari segi istilah pula, rukhsah bermaksud keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey, rukhsah ni satu keringanan yang Allah berikan kepada kita, seorang mukallaf. Apa tu mukallaf? Saya beritahu dulu, mukallaf maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan. Bagaimana orang yang dipertanggungjawabkan? Bila mana seseorang Muslim itu telah sampai umur baligh, maka dia digelar sebagai mukallaf, orang yang telah diberi tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Kita hendaklah melakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau sebelum tu kita salat tak cukup 5 waktu sehari, bila mana kita balik, kita wajib cukup salat 5 waktu sehari. Kalau sebelum tu kita tak puasa, masuk umur balik, kita wajib berpuasa. Itulah adalah mukallaf. Dan rukhsah ni satu keringanan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukallaf dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contoh mudah yang common biasa kita buat bila mana kita bermusafir, salat yang 4 rakaat kita boleh pendekkan jadi 2. Itu adalah satu bentuk rukhsah yang Allah berikan kepada manusia. Okey. Apa hikmah rukhsah ni diberikan kepada manusia, kepada kita orang yang mukallaf? Kita tengok. Okey, yang pertama, melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Allah nak hamba dia ni walau apa pun keadaan, dia tetap melakukan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, iaitu dengan beribadah kepada Allah walau dalam keadaan susah macam mana sekalipun. Hatta ketika perang, seseorang yang berperang dia wajib juga salat. Dalam keadaan tengah berperang, seorang yang sakit dia wajib untuk salat walaupun dalam keadaan dia sakit. Cuma Allah berikan keringanan dari segi kaedah-kaedah dia. Okey, nanti kita akan tengok. Itu yang pertama, iaitu Allah nak kita buat, Allah beri kepada kita rukhsah ni untuk kita laksanakan apa jua suruhan Allah dalam apa jua keadaan. Okey, yang kedua, melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Okey, dalam sebuah hadis Nabi beritahu pada kita, yang mana Nabi kata, jika aku suruh kamu melakukan sesuatu, maka buatlah semampu yang kamu boleh. Jika aku suruh kamu meninggalkan sesuatu, maka hendaklah kamu buat sepenuhnya. Maksudnya, kalau diwajibkan ataupun disuruh kita melakukan satu-satu ibadah, buat takat mana yang semampu kita. Maksudnya mengikut kemampuan kita. Tapi bila mana Allah larang satu-satu perkara, kita kena ikut totally. Tak boleh ikut tinggalkan perkara yang Allah larang ni semampu kita. Tak ada. Dalam benda yang dilarang tak ada istilah semampu. Semua benda yang Allah larang kita mampu untuk tinggalkan. Tapi benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat semampu yang kita boleh. Okey. Jadi rukhsah ni diberikan kepada kita untuk kita melakukan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Okay. Bagi orang yang tak boleh berdiri lama, dia boleh solat dalam keadaan duduk.
Bagi orang yang sakit yang tak boleh berdiri, dia boleh salat dalam keadaan baring. Itu adalah contoh rukhsah yang mana Allah berikan kepada kita untuk kita beribadat mengikut kemampuan diri kita. Tapi bukanlah untuk bermudah-mudah. Tak, bukan untuk bermudah-mudah. Tapi satu keringanan yang Allah berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Rukhsah ni diberikan adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba dia. Rukhsah ni ibarat dia macam hadiah. Orang beri kepada kita hadiah, kita wajib untuk terima dia. Kalau orang beri kita hadiah, kita wajib untuk terima dia. Sebab itu adalah satu benda yang diberikan kepada kita sebagai hadiah. Apabila Allah berikan hadiah kepada kita dalam bentuk rukhsah, lagilah layak untuk kita terimanya. Itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hamba dia. Dan Allah nak tunjukkan yang Islam ni bukan agama yang membebankan setiap penganutnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti salat secara jamak, qasar dan salat ketika musafir. Kita kenapa rukhsah ni diajarkan kepada kita untuk kita tahu kaedah-kaedah mana satu yang kita nak kena dahulukan. Contoh ketika kita musafir, ketika kita musafir, kita boleh untuk jamak salat dan kita boleh untuk qasar salat, ataupun kita boleh salat dalam keadaan penuh. Mana satu keutamaan yang lebih utama untuk kita lakukan? Nak salat jamak ke, nak salat qasar ke, ataupun nak salat penuh, ataupun nak salat jamak dan qasar, mana satu yang lebih utama? Maka dengan belajar tentang rukhsah ni, kita tahu mana satu yang lebih utama untuk kita lakukan. Itu 4 hikmah. 4 hikmah kenapa adanya rukhsah dalam syariat Islam. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Kat sini dia bagi satu contoh rukhsah yang ada dalam Islam, iaitu menyapu balutan. Menyapu balutan. Apa yang maksudkan dengan menyapu balutan? Kalau tengok di sini, menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti salat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Mudah kata, tangan kita patah, kita bersimen kan. Simen tu salah satu pembalut. Tangan kita patah dibalut dengan simen. Maka bila kita berwuduk, ini adalah anggota wuduk kita. Tapi bila mana bersimen, tak boleh kena air lah. Maka apa kita boleh buat? Kita sapu air di atas balutan. Ataupun tangan kita ni luka yang sangat teruk. Luka yang sangat teruk, yang luka tu tak boleh kena air, dan tangan kita berbalut, maka kita sapu di atas balutan sahaja bagi menggantikan wuduk. Bukan menggantikan wuduk. Itu je cara yang kita mampu untuk kita lakukan. Kita berwuduk, basuh muka, basuh tangan, kita sapu air di atas tangan ini. Apa hukum menyapu balutan? Hukum untuk menyapu balutan ini adalah wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Wajib untuk kita buat. Lagi mana kita mampu untuk basuh. Lagi mana mampu untuk sapu air kat situ, kita wajib buat. Contohnya kita wuduk. Macam saya kata tadi, tangan kita terluka. Luka yang sangat teruk. Tak boleh kena air. Memang tak boleh kena air langsung. Jadi, apa kita buat? Kita balut dan kita sapu di atas balutan. Ingat, sapu, bukan basuh. Sapu. Bila kata sapu ni, kita ambil air, basahkan tangan kita dengan air, kita sekadar sapu. Bukannya kita juh tangan kita ke air tu. Tak. Itu basuh. Beza basuh dengan sapu. Yang ni adalah sapu balutan. Maksudnya, air sekadar ada. Bukannya kita basahkan tangan kita. Dan ingat, hukumnya adalah wajib. Bila mana melibatkan anggota wuduk ataupun anggota untuk mandi wajib. Apa dalil? Dalil dibenarkan untuk kita menyapu balutan ni. Kita tengok situ, menyapu balutan dibenarkan oleh syarak sebagai menjaga maslahah. Maslahah diri manusia ketika kesusahan. Maslahah ni apa? Apa maslahah dalam bahasa Melayu? Apa nanti?
Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dia mimpi bersetubuh lalu mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkannya meninggal dunia. Apabila mendengar kejadian ini, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Okey, ini satu kisah dalam sebuah hadis yang mana ada seorang sahabat, dia ni luka dekat kepala dia teruk. Okey, luka dekat kepala dia teruk. Malam tu dia berhadas besar. Besok pagi sebelum nak mandi, sebelum nak solat subuh, dia tanya dekat sahabat dia yang lain, macam mana, apa yang aku nak buat sebab kepala aku ni dah luka teruk, adakah aku perlu untuk mandi wajib ataupun sekadar tayamum? Jadi sahabat-sahabat yang ada kat situ, orang-orang lain yang ada kat situ, mereka bagi pandangan kena mandi juga, walau apa keadaan pun kena mandi. Jadi bila sahabat ni mandi, maka luka tu bertambah teruk dan dia meninggal dunia. Sampai Nabi mengecam orang yang memberi nasihat ataupun fatwa kepada rakan yang mati ni. Nabi kata, kau telah membunuh dia. Kau seakan-akan telah membunuh dia. Sebab kita bagi satu fatwa sehingga orang tu mati, seakan-akan kita membunuh dia. Nabi bagi amaran di situ. Dan dalam hadis yang seterusnya, Nabi daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bagi tahu, innama kana yaqfihi ay yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Yang mana maksud dia, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan perca kain, kemudian dia menyapu air atasnya dan mandi keseluruhan badannya. Okay? Ini adalah dalil di mana dibenarkan untuk kita menyapu balutan bila mana ada anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib yang luka. Okey, tengok seterusnya. Anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okay. Anggota wuduk yang tidak berbalut dan tidak boleh kena air. Kalau yang tadi kita ceritakan tentang anggota yang berbalut, bagaimana pula anggota tu jika dia tidak berbalut tapi tak boleh kena air? Okay, macam tangan kita luka yang sangat teruk tapi kita tak boleh balut. Sebab kalau balut nanti lagi orang kata luka lambat kering, tapi luka tu tak boleh kena air. Jadi apa kita perlu buat? Okey, tengok kat situ dia bahagikan kepada 3. Okey, tengok yang pertama, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Hanya sebahagian kecil sahaja yang tak boleh kena air. Okay, tangan kita ni ada kat sini satu bahagian je yang tak boleh kena air. Yang bahagian lain boleh, tapi sini je yang luka. Jadi apa kita perlu buat? Kita berwuduk seperti biasa. Yang pertama, wuduk seperti biasa, kita basuh muka 3 kali. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Okay. Kalau luka tu boleh disapu air atasnya, kita kena sapu. Bahagian yang lain ni kita kena basuh lah. Okay. Yang ketiga, jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Kalau luka tu tak boleh kena air, tak payah sapu. Okay, basuh bahagian yang boleh kena air sahaja. Dan yang keempat, tunaikan solat, dan solat tidak perlu untuk diqada semula selepas sembuh. Tunaikan solat selepas biasa, macam biasa, sebab kita dah ambil wuduk dalam kadar yang kita mampu pada waktu tu. Okay? Itu yang kita mampu, maka terlepaslah kita daripada bebanan yang dipertanggungjawabkan atas kita. Maka boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Solat kita kira sah. Okay? Itu jika sebahagian kecil anggota wuduk yang luka. Okey, yang kedua, sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Sebahagian besar. Okey, anggota wuduk tak kena air, tak boleh kena air. Okay. Bukan luka yang kecil, luka yang besar. Okey. Jadi apa perlu kita buat? Yang pertama, jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air, pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Yang kedua, salat tidak perlu diqada selepas sembuh. Okey. Oh, yang ni bukan luka besar. Ni maksudnya kita ada berapa anggota wuduk? Kita ada 4 anggota wuduk. Muka, tangan, kepala dengan kaki. Sebahagian besar 3/4. 3/4 semua tak boleh kena air. Luka yang sangat teruk. Jadi apa kita nak buat? Kita hanya sekadar tayamum sahaja. Okay, tayamum, cukup dengan tayamum. Okey. Yang kita belajar minggu lepas kan, tayamum sapu muka dengan tangan, cukup, dan kita solat.
Sebab apa? Kita tak boleh nak kena air. Langsung tak boleh kena air. Dan kalau kena air, mudarat pada diri kita. Macam tadi, hadis tadi, yang mana sahabat tu nak mandi wajib, dia mandi dengan air biasa, mati dia. Okay? Itu namanya luka yang besar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Semua anggota wuduk ni, muka, tangan, kepala, kaki, tak boleh kena air. Langsung tak boleh kena air. Okey, jadi apa dia perlu buat? Yang pertama, mengangkat hadas dengan tayamum. Okey, tayamum. Kita angkat hadas dengan tayamum kalau tak boleh kena air. Okey, yang kedua, jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Dan yang ketiga, solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Maksudnya, jika seluruh anggota wuduk kita tak boleh kena air, maka choice yang kedua kita bertayamum. Tapi jika ada doktor kata dekat kita, tayamum pun tak boleh. Okay, luka ni langsung tak boleh kena debu. Tayamum pun tak boleh. Jadi apa kita nak buat? Kita salatlah dalam keadaan kita tidak bertayamum. Salat dalam keadaan tidak berwuduk dan tidak bertayamum. Salat je lah dalam keadaan macam itu, dan salat itu adalah sah. Sebab apa? Dalam keadaan tu, itu sahaja kemampuan yang kita ada. Itu sahaja kemampuan yang kita ada. Ingat hadis Nabi. Nabi kata, bila aku suruh engkau melakukan sesuatu, buatlah semampu yang boleh. Maka waktu tu, itu yang kita mampu. Kita mampu macam mana? Kita mampu untuk salat tanpa ada wuduk. Sebab anggota wuduk tak boleh basuh dan tak boleh nak tayamum. Maka kita salatlah dalam keadaan macam tu, dan salat itu adalah sah. Okey. Ini adalah tiga jenis keadaan bila mana melibatkan anggota wuduk yang tidak berbalut. Okey, tadi ada dua. Satu, dicerita tentang berbalut. Yang kedua, tidak berbalut. Okay. Itu tentang menyapu balutan, rukhsah yang pertama. Okey, kita tengok rukhsah yang kedua yang Allah berikan kepada kita. Contoh rukhsah antara rukhsah lain. Okey, sebelum tu, tengok muka surat sebelah. Muka surat sebelah ada satu lagi bahagian, iaitu anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Maksudnya yang tadi ni ada tiga lah. Yang pertama, anggota yang berbalut dan kita boleh sapu air. Yang kedua, anggota yang tidak berbalut dan tak boleh kena air. Yang ketiga ini, anggota wuduk yang berbalut dan tak boleh kena air langsung. Okey, jadi apa perlu buat? Yang pertama, berwuduk seperti biasa. Okey, wuduk macam biasa. Yang kedua, apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan itu. Okey, kita try sapu dulu kalau boleh sapu. Okey, kalau tak boleh sapu, apa nak buat? Yang ketiga, jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya, dan kemudian tunaikanlah salat, dan tidak perlu untuk qada salat selepas kita sembuh. Okey. Maka anggota wuduk yang berbalut yang tak boleh kena air, tak perlulah nak sapu air, tak perlu. Okey, kita ambil wuduk bahagian yang lain je. Tangan kita berbalut, kita sapu, basuh muka, basuh tangan sebelah kiri, sapu kepala dan basuh kaki. Kemudian kita solat, sah. Okey, solat kita tetap sah. Sebab dalam keadaan itu sahaja yang kita mampu untuk kita lakukan. Okey. Okey, jadi seterusnya, kalau tadi tentang menyapu balutan, kalau yang seterusnya kita ceritakan tentang salat jamak dan kasar. Okay. Yang ni biasalah kita buat. Okay. Kebanyakan kita biasa buat ataupun pernah buat, at least sekali kita pernah buat bila masa kita bermusafir. Okay. Salat jamak dan juga kasar. Apa maksud jamak? Jamak maksudnya menghimpunkan. Apa maksud kasar? Kasar maksudnya memendekkan. Okay. Okey, kita tengok salat jamak lebih dahulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan salat jamak? Iaitu menghimpunkan dua salat fardu dalam satu waktu. Okey, menghimpunkan dua salat fardu dalam satu waktu. Okey, dan salat yang boleh dijamakkan hanyalah salat yang boleh dijamakkan hanya salat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, ada 4 salat sahaja. Subuh tak boleh jamak. Okay, subuh tak boleh jamak. Yang boleh jamak 4 waktu ni sahaja. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan diorang ada pair masing-masing, ada pasangan masing-masing. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kita tak boleh buat asar dengan maghrib, tak boleh. Okay? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, ini pasangan dia. Okay, dua pasangan yang lain.
Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Okey, ingat. Okey. Itu solat yang boleh kita jamakkan. Dan solat yang dijamakkan ni ada dua jenis. Satu jamak ta'dim, satu lagi jamak takhir. Apa tu jamak ta'dim? Jamak ta'dim ni kita buat solat itu pada waktu yang paling awal. Okey, contoh apa? Solat zuhur dengan solat asar kita nak jamakkan jadi satu, dan kita buat solat jamak ini pada waktu zuhur. Itu dipanggil sebagai solat jamak ta'dim. Tapi jika solat zuhur dengan asar kita jamakkan pada waktu asar, itu dipanggil sebagai solat jamak takhir. Okey? Mana yang dulu, mana yang kemudian. Ta'dim yang mula, waktu yang awal. Takhir, waktu yang akhir. Solat yang akhir. Okey? Itu dua pembahagian. Okay? Ingat. Jamak ta'dim dengan jamak takhir. Okey. Apa syarat untuk melakukan solat jamak? Kat situ dia bagi tahu. Yang pertama, untuk jamak ta'dim, kita laksanakan solat mengikut turutan. Maksudnya zuhur dengan asar, kita buat zuhur dulu, barulah asar. Tak boleh buat asar dulu baru zuhur. Sebab waktu tu pada waktu zuhur. Jadi kita buat zuhur dulu, kemudian baru asar. Kemudian yang kedua, niat jamak dalam solat yang pertama, tempohnya dari takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam yang pertama. Ataupun mudah kata, syarat yang kedua, kita berniat untuk jamak. Kita berniat untuk jamak dan kita tahu kita nak solat jamak, maka syarat lengkap. Yang ketiga, bersegera melaksanakan salat kedua selepas salam solat yang pertama. Maksudnya selepas kita selesai solat zuhur, yang kita nak jamakkan zuhur dengan asar, kita dah solat zuhur dulu, kemudian kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian teruskan untuk melaksanakan solat asar tanpa kita ada selang waktu yang panjang. Jangan lepas solat zuhur kita pergi minum kopi dulu, pergi makan dulu, baru kita nak jamak, nak buat solat asar balik lepas tu. Tak boleh. Maksudnya selang waktu antara zuhur dengan asar tu, solat zuhur dengan solat asar tu ibarat macam tak ada gap. Ibarat mudah kita bagi salam, kemudian kita bangkit untuk solat asar. Tak ada gap yang jauh antara kedua solat itu. Dan dia bagi tahu kat situ tidak boleh diselangi ibadat lain seperti zikir ataupun solat sunat. Tak boleh. Antara zuhur dengan asar bukan waktu. Solat zuhur dengan solat asar, kita nak jamakkan dua ni, kita dah buat solat zuhur dulu, lepas habis solat zuhur kita nak duduk kejap nak zikir. Tak boleh. Kita kena terus bangun untuk tunaikan solat asar pula. Itu yang dimaksudkan tidak ada selang waktu yang jauh ataupun panjang antara dua solat ni. Dan yang keempat, berkekalan musafir hingga selesai solat yang kedua. Maksudnya, maksud mudah dia adalah kita buat solat tu, jamak tu dalam keadaan kita sedang bermusafir. Bukannya kita dah selesai musafir, tak boleh. Dalam keadaan keadaan sedang bermusafir. Itu bagi jamak ta'dim. Dan jamak takhir pula, apa syarat dia? Sama je, lebih kurang, cuma niat jamak dalam waktu yang pertama. Maksudnya kita berniatlah untuk solat jamak. Itu kita berniat untuk solat jamak. Itu yang kita tahu. Dan yang kedua, masih bermusafir sehingga selesai solat ditunaikan. Maksudnya kita masih lagi dalam keadaan bermusafir. Nak buat yang mana dulu? Contohlah kita nak buat jamak takhir, solat zuhur dengan asar. Kita nak himpunkan solat zuhur dengan solat asar dalam waktu asar. Jadi kita nak solat mana dulu? Wallahu alam, sebahagian ulama mengatakan kita buat solat asar dulu, barulah solat zuhur. Sebab apa? Waktu tu waktu asar, bukan waktu zuhur. Itu sebahagian pandangan. Pandangan yang satu lagi mengatakan kita buat solat zuhur dulu, baru solat asar. Sebab apa? Kita nak ikut turutan. Kalau kita buat asar dulu, baru zuhur, dia dah terbalik. Jadi buat zuhur dulu, baru asar. Jadi kat sini ada dua pandangan. Wallahu alam, dua-dua kita boleh terima pakai. Cuma bagi pandangan saya, kalau saya akan buat zuhur dulu, baru asar dahulu. Sebab kita ikut turutan. Itu adalah solat jamak. Mudah kata, solat jamak ni kita himpunkan dua waktu solat dalam satu waktu. Dan solat yang boleh untuk jamak adalah zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan kita boleh buat dalam keadaan jamak ta'dim ataupun jamak takhir. Dan satu lagi kamu kena tahu, solat jamak bukan semestinya sewaktu kita
bermusafir sahaja. Okay. Kan selama ni kita faham solat jamak ni waktu musafir je. Tak, solat jamak bukan syarat dia perlu untuk bermusafir barulah boleh buat solat jamak. Tidak. Solat jamak ni banyak keadaan yang dibenarkan untuk kita jamak. Contohnya apa? Saya bagi contoh mudah. Jika kita jadi doktor bedah. Okay, kita masuk dewan bedah pukul 12. Dan pembedahan tu berlangsung selama 5 jam. Dan habis pada waktu asar. Dah masuk waktu asar. Zuhur dah habis. Pukul 12. Habis pukul 5. 5 jam pembedahan. Jadi dalam 5 jam tu ada satu waktu solat yang kita kena solat. Tapi dalam keadaan kita tengah bedah ni, kita tak boleh lah tengah bedah keluar jap aku nak pergi solat jap. Tak boleh sebab kita berkaitan dengan nyawa pesakit. Jadi apa kita boleh buat? Kita jamakkan solat zuhur itu pada waktu asar dengan jamak takhir. Walaupun kita belum bermusafir. Walaupun kita bukan musafir. Tapi dalam keadaan begitu, kita boleh untuk jamakkan solat kita. Ada banyak lagi keadaan yang dibenarkan untuk jamak. Okay. Kalau di luar negara, kita pergi ke negara-negara Arab. Okay. Bila mana, contohlah, masa tu waktu zuhur, diorang pergi solat di masjid waktu zuhur. Tiba-tiba hujan turun dengan selebat-lebatnya. Okay. Imam di situ, selepas selesai solat zuhur, diorang akan bangun untuk buat solat asar pula. Dijamakkan zuhur dengan asar. Okay. Dalam jamak takdim. Sebab apa? Sebab apa diorang jamakkan? Sebab hujan. Hujan boleh jamak? Boleh. Okay. Sebab dalam hadis Nabi benarkan untuk jamak solat disebabkan hujan. Cuma kat Malaysia ni kita tak amalkan lah. Tapi kalau di luar negara-negara Arab, memang diorang buat benda ni. Bila hujan ni, diorang akan jamakkan solat. Okay. Dan jamak takdim lah. Sebab kita solat di waktu yang awal. Itu contoh benda yang dibenarkan untuk kita jamak solat. Tak semestinya musafir. Musafir termasuk dalam salah satu perkara yang dibenarkan untuk kita jamak solat. Tapi untuk jamak solat, banyak lagi perkara-perkara lain yang dibenarkan. Okay? Banyak lagi sebab-sebab lain yang dibenarkan untuk solat jamak. Okay, kat bawah tu ditunjukkan contoh jamak takdim dengan jamak takhir. Tadi kita dah bagi tahu. Okay? Kalau bagi untuk solat maghrib dengan isyak pada waktu maghrib, itu adalah jamak takdim. Solat maghrib dengan isyak pada waktu isyak, itu adalah jamak takhir. Mudah. Okey. Yang ni biasa kita dah buat. Jadi biasa orang tahu. Okey, tengok yang seterusnya. Kalau tadi adalah solat jamak. Yang kedua adalah solat qasar. Kita kena ingat, solat jamak dengan solat qasar ini dua benda yang berbeza, yang boleh dibuat sekali ataupun boleh dibuat secara berasingan. Kita boleh untuk solat jamak sahaja, kita boleh untuk solat qasar sahaja, ataupun kita boleh untuk solat jamak dan qasar. Okey, ada 3 keadaan. Semua tu dibenarkan. Okey, cuma bagi solat qasar ni apa? Pendek kan. Okay. Apa maksud qasar? Memendekkan solat fardu 4 rakaat jadi 2. Hanya solat yang ada 4 rakaat kita boleh pendekkan jadi 2. Solat apa? Solat zuhur, asar dengan isyak. Solat yang lain tak boleh lah. Tak boleh lah solat subuh kita pendekkan jadi 1. Dan kalau maghrib jadi apa? 1.5. Tak boleh. Hanya solat yang 4 rakaat sahaja dibenarkan untuk kita qasar solat. Okay. Dan antara syarat penting yang kita kena tahu untuk melakukan jamak solat qasar ini adalah kita musafir. Okey, qasar, yang solat qasar yang memang syarat wajib dia adalah kita dalam keadaan musafir. Dalam keadaan lain tak dibenarkan. Musafir je dibenarkan untuk kita qasar solat. Okey, tengok tu syarat-syarat diharuskan solat qasar. Yang pertama, dilakukan ketika sedang bermusafir. Dalam keadaan lain tak dibenarkan. Yang kedua, telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Maksudnya kita dah keluar daripada kawasan tempat tinggal kita dibenarkan untuk qasar salat. Contohlah kita nak bermusafir, kita nak pergi KL. Kita keluar daripada kampung kita, keluar je daripada kampung tu, kita dah dibenarkan untuk melakukan solat qasar. Sebab apa? Kita dah keluar daripada kawasan tempat tinggal kita. Ada sebahagian yang mengatakan keluar daripada mukim, keluar daripada Johor pula, keluar daripada daerah. Okay. Cuma yang pasti Nabi buat, bila Nabi keluar daripada kawasan tempat tinggal, Nabi dah mula untuk solat qasar. Okay. Dah mula perjalanan musafir tu.
Kita tak boleh solat qasar dalam keadaan kita belum mula musafir. Tak boleh. Musafir tu mesti dah bermula dan kita dah keluar daripada kawasan tempat tinggal, barulah dibenarkan untuk kita solat qasar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari, tidak termasuk hari perjalanan, pergi dan balik. Ini bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, untuk solat qasar, tempoh dia selama 3 hari. Tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Tidak termasuk dalam perjalanan, tempoh perjalanan. Maksudnya kalau kita pergi KL dan kita nak menetap di sana 2 hari. 2 hari. Masa perjalanan pergi sampai ke KL, perjalanan tu tak dikira lagi waktu. Sampai sahaja di KL, waktu tu dah dikira sebagai hari yang pertama. Bermulalah hari pertama, hari kedua, waktu kita balik. Dalam 2 hari tu, hari pertama dengan hari kedua, dua hari tu kita boleh untuk qasarkan salat. Kita boleh qasarkan salat. Cuma jika lebih daripada 3 hari, tak dibenarkan. Itu ada formula dia nanti saya akan bagi tahu. Jadi mudah kata dalam mazhab Syafi'i, solat qasar hanya dibenarkan dibuat selama 3 hari. 3 hari jika tempoh kita musafir tu tak lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, sampai je kat tempat tu, kita dah dibenarkan untuk qasar salat. Contoh kita pergi Kelantan, kita nak stay sana seminggu. Dalam perjalanan daripada Johor pergi Kelantan ni, dalam perjalanan ni kita boleh untuk qasar salat. Tapi bila sampai je dekat Kelantan tu, dekat rumah atuk kita yang kat sana, sampai je kat sana, kita tak dibenarkan untuk solat qasar sebab kita tak dipanggil sebagai musafir. Kita tak dipanggil sebagai musafir dah. Sebab apa? Kita nak menetap di sana lebih daripada 3 hari. Kalau kurang daripada 3 hari boleh, tapi kalau lebih daripada 3 hari tak dibenarkan. Sampai je dah tak boleh buat solat qasar. Kita solat macam biasa, solat tamam, solat yang cukup 4 rakaat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Kita solat dan kita tak ikut imam yang bermukim. Kita ada imam kita sendiri. Sebab apa? Imam yang bermukim, dia akan solat tamam, solat yang cukup rakaat. Kita pula nak qasar solat, jadi tak boleh. Tak boleh. Itu antara syarat-syarat yang diharuskan untuk kita qasar salat. Dan qasar salat ni adalah satu sunat yang sangat-sangat dituntut. Nabi, sewaktu Nabi bermusafir, Nabi tak pernah tinggal qasarkan salat ni. Tak pernah. Sekali pun tak pernah. Nabi akan sentiasa buat. Kalau jamak, ya. Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat bila Nabi bermusafir. Tapi bila Nabi bermusafir, Nabi sentiasa qasarkan salat. Sebab tu ia sunnah yang sangat dituntut. Apa syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar? Yang pertama, kita kena tahu destinasi yang kita nak tuju. Kita pergi ke satu tempat yang kita tahu ke mana kita nak pergi. Bukannya kita bawa motor, kita pusing tanpa arah tujuan. Tak. Itu namanya tanpa arah tujuan. Yang ni kita kena tahu destinasi kita, barulah dibenarkan untuk kita solat jamak dan qasar. Yang kedua, jarak perjalanan sehala melebihi 81 km ataupun 2 marhalah yang biasa kita dengar. Jarak perjalanan tu satu hala, bukannya pergi dan balik, satu hala sahaja, lebih daripada 81 km ataupun 2 marhalah. Bila lebih daripada 2 marhalah, kita tahu kita nak pergi ni lebih daripada 81 km, maka kita dibenarkan untuk jamak dan qasar. Dan yang ketiga, bukan untuk tujuan maksiat. Maksudnya musafir kita bukan untuk tujuan buat maksiat. Tapi jaranglah orang yang nak pergi untuk buat maksiat ni tiba-tiba dia nak solat jamak qasar sekali. Sebab dia dah niat daripada awal nak buat maksiat. Takkan nak solat, tapi tak mustahil. Tapi orang yang bertujuan untuk melakukan maksiat, tidak dibenarkan untuk solat jamak dan qasar. Tengok spektrum ilmu di bawah itu. Salat qasar hanya boleh dilaksanakan jika seseorang musafir berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari. Macam saya beritahu tadi, tak lebih daripada 3 hari kita nak stay kat tempat tu, maka kita boleh buat jamak dan qasar sepanjang kita berada di tempat tu. Jika seseorang telah berniat untuk tinggal di satu tempat melebihi 3 hari, iaitu 4 hari atau lebih, maka dia tidak lagi dikira sebagai musafir. Dia tak dipanggil sebagai musafir. Bila mana dia sampai je kat tempat tu dan dia tahu dia nak tinggal kat situ lebih daripada 3 hari,
maka sampai-sampai je kat tempat tu, dia tidak lagi dipanggil sebagai orang yang bermusafir. Okay. Dia perlu menunaikan solat seperti biasa apabila sampai ke destinasi tersebut. Walau bagaimanapun, dia boleh melaksanakan solat jamak dan qasar ketika dalam perjalanan pergi dan balik. Ini kita nak pergi satu tempat dan kita tahu kita nak stay sana lebih daripada 3 hari. Okay. Sampai je kat tempat tu, kita tak boleh buat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar hanya boleh dilakukan sepanjang perjalanan pergi dan balik. Dan jika musafir tidak pasti tempoh tinggalnya di satu tempat, maka dia dibenarkan solat jamak dan qasar sehingga 18 hari. Contohlah kita nak pergi satu tempat tu, kita tak pasti kita nak stay sana berapa lama. Okey, maka kita dibenarkan untuk solat jamak dan qasar dalam tempoh 18 hari. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Okey, seterusnya sikit lagi berkenaan dengan cara untuk menunaikan solat jamak dan qasar. Okey, kat situ dia bagi tahu niat dan lafaz-lafaz niat. Okey, kita tahu kita nak solat apa dan kita tahu kita nak tunaikan pada waktu apa sah solat kita. Okey, kita tahu kita nak jamak ataupun kita nak qasar, ataupun kita nak jamak dan qasar. Kita yang tahu solat apa yang kita nak lakukan. Okey, tengok di bawah itu, bagi jamak takdim, waktu dia dalam waktu pertama iaitu zuhur ataupun maghrib. Ni kalau kita nak buat jamak takdim, waktu zuhur ataupun maghrib. Okey. Dahulukan solat yang waktunya dahulu lebih awal daripada solat yang waktunya kemudian. Waktunya patutnya kita buat solat zuhur dulu. Kita buat solat maghrib dulu. Okey, buat waktu yang awal. Bilangan rakaat kalau kita buat jamak sahaja, kalau kita buat solat jamak sahaja maka 4-4. Tapi kalau kita jamak dan qasar, maka kita solat 2-2 untuk zuhur dengan asar. Kalau maghrib dengan isyak 3-2. Itu kalau jamak dan qasar. Tapi kalau maghrib dengan isyak jamak sahaja, kita buat 3-4. Sebab kita tak qasar salat. Dan sama juga untuk jamak takhir. Jamak takhir kita lakukan pada waktu yang kedua. Okay, boleh mendahulukan salah satu daripada dua salat. Kita nak buat mana satu dulu? Macam saya kata tadi, ada dua pandangan. Contoh salat zuhur dengan asar. Kita nak buat pada waktu asar. Kita nak buat salat asar dulu ke salat zuhur dulu? Okay. Ada dua pandangan. Macam saya kata tadi, salat zuhur dulu ataupun lepas tu asar, ataupun buat salat asar dulu baru zuhur. Dua-dua dibenarkan bagi jamak takhir. Okey, wallahu alam. Itu sahaja untuk tajuk hari ini. Okey, tentang menyapu balutan dengan solat jamak dan qasar. Nanti kita akan sambung untuk yang seterusnya, iaitu solat ketika sakit. Sebab panjang pembelajaran ni, maka saya cut bagi dua. Okey, yang pertama ni kita belajar tentang menyapu balutan dan juga solat qasar dan jamak. Okey, menyapu balutan ni untuk kita berwuduk ataupun mandi wajib. Okey, ada 3 keadaan. Satu, kita menyapu balutan yang boleh kena air. Yang kedua, kita menyapu kawasan yang tidak berbalut tapi tak boleh kena air. Okey, kawasan yang tidak berbalut tapi tak boleh kena air. Macam mana keadaan dia? Dan yang ketiga, kawasan tu berbalut dan tidak boleh kena air. Okey. 3 keadaan dan solat jamak dan qasar. Okey. Wallahu alam, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah PM saya secara personal. Benda ni semua berkaitan dengan amali. Kita kena buat. Okey, solat jamak dengan qasar kita kena buat, barulah kita faham dengan mudah. Sama juga macam menyapu balutan dululah. Tapi kita tak minta lah untuk kita sakit. Tapi bila mana kita buat, kita ada amalinya kita buat, barulah kita mudah untuk faham. Okey. Okey, insya-Allah itu sahaja sampai untuk pelajaran hari ini. Kamu komen nama kamu di bawah dengan nama kelas kamu. Okey, dan jika ada sebarang masalah, PM saya secara personal. Okey, aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.